各位弟兄姐妹，在主里平安。 Shalom saudara-saudari semuanya. 我们还没有聆听主的话之前，我们一起来同心祷告。 Mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. 天父上帝，我们满心感谢你，主啊，今天晚上我们可以一同来到你的面前，我们可以来聆听你的话。主，我们相信你就在我们当中掌管我们，张开我们的心，让我们可以明白主你的话。 使用你两位卑微的仆人，可以同感一灵来传讲主你的信息。我们如此祷告，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。各位弟兄姐妹，今天晚上我们要默想的一个主题就是一个举例的祷告。 Saudara-saudari, tema khotbah pada malam hari ini adalah disiplin doa. 不懂大家喜不喜欢看这个运动比赛哈？ Apakah teman-teman menyukai pertandingan olahraga? 篮球啦，羽毛球啦。 Bola basket atau badminton? 弟兄姐妹，我们知道，如果一个运动员Saudara-saudari, kita mengetahui jika seorang atlet, 比如说我们说这个拳击运动员， misalnya kita ambil contoh atlet tinju, 我们知道他不是一上台比赛哇就是马上强壮的有 muscle 这样 kita mengetahui bahwa atlet tersebut bukan langsung mempunyai otot dan bisa bertinju begitu naik ke panggung. 我们知道他们可以赢的原因是什么呢？ Dan alasan mereka bisa memenangkan pertandingan adalah 其实最重要的就是他们不断的一次的练习。 alasan utamanya adalah mereka dengan tekun terus berlatih. 一天从早上、中午、下午都有不同的练习， Setiap hari dari pagi, siang, dan malam mempunyai latihan yang berbeda-beda. 而且每一天没有断的。 Dan berlatih setiap hari. 那如果他们没有练习的话呢？ Jika mereka tidak berlatih, 他们能不能赢呢？ apakah mereka bisa memenangkan pertandingan? 像你我这样没有练习的，敢不敢上去打？ Seperti Anda dan saya yang tidak pernah berlatih tinju, apakah berani naik ke atas ring untuk bertinju? 像我们这样上去打，第一轮就马上 KO 了。 Jika kita naik ke ring tinju, ronde pertama sudah KO. 所以我们也不敢上了。 Oleh karena itu kita tidak berani naik ke atas ring tinju. 那么弟兄姐妹们，我们的属灵生活也是如此。 Saudara-saudari, kehidupan rohani kita juga sama. 如果我们没有锻炼这个属灵的操练， Jika kita tidak tekun berlatih kerohanian kita, 那我们的属灵的生命越来就越退步。 maka kehidupan rohani kita akan semakin lama semakin mundur. 当我们属灵生命越来越退步的时候呢， Dan di saat kehidupan rohani kita mundur, 当有试探来的时候， jika ada pencobaan yang datang, 有困难， ada kesusahan, 有诱惑， ada godaan, 有魔鬼的攻击 ada serangan dari si iblis, 我们就马上 KO 了。 maka kita akan segera KO. 所以各位弟兄姐妹们，今天我们从大以里的生活来学习， Saudara-saudari, malam hari ini kita akan belajar dari kehidupan Daniel. 是非常棒的上帝的仆人。 Ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. 我们要分享的只有这一节，在大以里第6章第10节。 Nah, saat kita bahas hanya satu ayat, yaitu di Daniel pasal 6 ayat ke-10. 圣经如此说：大以里知道这间灵阁的预习，就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日3次双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样。 Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 那亲爱的弟兄姐妹，我知道我们大部分都知道这个大义里的故事， Kita semua mengetahui tentang cerita Daniel ini. 所以我只稍微短短的说一下。 Oleh karena itu saya akan hanya menjelaskan secara singkat. 大以理是一个
神所爱的仆人。 Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. 神祝福他很有智慧，很有聪明， Tuhan memberkati dia dengan hikmat bijaksana. 而且王也很爱他， Dan raja juga sangat menyukai dia. 所以这个导致他其他的这个官员对但以理有嫉妒的心， Sehingga pejabat-pejabat lainnya itu iri hati terhadap Daniel. 所以就想陷害但以理。 Sehingga mereka berpikir bagaimana cara untuk menjebak Daniel. 他们找了很多的机会，没有什么机会。 Mereka terus mencari berbagai kesempatan tetapi tidak ada kesempatan. 唯一的机会可以陷害他呢， Dan satu-satunya kesempatan bisa mencelakakan dia 就是透过他对上帝敬虔的祷告。 adalah melalui doa dia yang saleh kepada Tuhan. 所以他们就说服这个皇帝出了一个命令， Sehingga mereka membujuk sang raja untuk mengeluarkan satu perintah. 在30天之内， Di dalam 30 hari 不可以敬拜其他神， tidak boleh menyembah Allah yang lain. 则敬拜皇帝。 Hanya boleh menyembah sang raja. 凡这个犯法的就会被杀死， Dan yang melanggarnya akan dibunuh. 丢进石子坑。 Dilempar ke goa singa. 那透过这个规则，他们就要抓这个但以理。 Dan melalui perintah atau peraturan inilah mereka ingin menjebak Daniel. 但以理虽然听见了有这个规则， Walaupun Daniel sudah mengetahui adanya peraturan ini, 刚才我们圣经上读，他仍然跪下祷告赞美上帝。 di nas yang kita baca tadi, dia tetap berlutut dan berdoa menyembah Tuhan. 各位弟兄姐妹，我们在这边可以学习的三件事，从这一节经文。 Saudara-saudari, kita bisa belajar 3 hal di dalam nas Alkitab yang kita baca tadi. 第一， Yang pertama, 我们看见但以理怎样规律的祷告，不是当有问题来的时候才祷告。 kita melihat bahwa Daniel berdoa secara rutin dan bukan hanya jika ada masalah baru berdoa. 刚才在这一节的下半节最后一段有这样说， Tadi di nas kita baca di bagian bawahnya ada tertulis, 他祷告各干长就与素常一样。 ada dicatat bahwa seperti yang biasa dilakukannya. 所以这个但以理祷告不是因为他听到有这样的消息之后他才去祷告， Oleh karena itu Daniel bukan karena mendengar ada perintah seperti itu barulah dia berdoa. 但以理祷告本来是因为他每一天都日常生活就在祷告。 Dia berdoa karena itu adalah kegiatan dia setiap hari, yaitu berdoa. 但是弟兄姐妹们，常常人的习惯就是有问题之后才来找帮助。 Tetapi saudara-saudari, kebanyakan orang kebiasaannya adalah jika ada masalah baru datang berdoa meminta pertolongan. 所以常常对于上帝也是这样，有问题之后才来找上帝。 Dan sama halnya dengan ada masalah barulah kita mencari Tuhan. 如果生活没有多么的需要，没有问题的时候，就没有来找上帝。 Jika kita tidak menemukan masalah atau kehidupan kita lancar saja, maka kita tidak akan mencari Tuhan. 哇，更糟糕的是，弟兄姐妹，如果我们在问题当中也忘记了上帝， Dan yang lebih parah lagi, di dalam kita menghadapi masalah, kita lupa akan Tuhan. 因为如果很少找上帝的人， Karena orang yang jarang mencari Tuhan, 但有问题的时候也不会记得上帝。 jika menghadapi masalah juga tidak ingat ada Tuhan. 哇，这个很危险。 Ini sangat berbahaya. 当有些很多问题、生活问题来的时候， Di saat banyak permasalahan hidup datang, 很容易就 KO 了， maka dengan mudah kita akan KO, 离开上帝了， meninggalkan Tuhan. 因为平时没有建立好的关系。 Karena biasanya tidak membina hubungan yang baik dengan Tuhan. 第二件事，从这一节我们可以看见， Hal yang kedua yang bisa kita belajar adalah 但以理留下特定的时间来祷告，不是剩下的时间。 Daniel memberikan waktu yang khusus untuk berdoa dan bukan waktu sisanya. 刚才在这一节我们可以读到，他一天3次双膝跪下，在他神面前祷告感谢。 Tadi di nas Alkitab kita baca ada dicatat 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. 弟兄姐妹，这个时间是但以理定下来的时间。
Saudara-saudari, waktu ini adalah waktu yang ditentukan oleh Daniel. 这表示说，大以利在他生命的优先很看重与神建立的关系。 Di sini bisa kita lihat bahwa prioritas utama kehidupan Daniel adalah menjalin hubungan atau relasi dengan Tuhan. 弟兄姐妹，当我们很看重、我们很爱我们的孩子的时候， Saudara-saudari, di saat kita mengasihi anak kita, 我们是不是也会留下一段的时间跟他们在一起呢？ kita juga akan menyisakan waktu kita untuk bersama-sama dengan mereka. 当我们跟上帝建立关系也是如此， Dan begitu halnya dengan kita menjalin hubungan dengan Tuhan. 我们要留下特定的时间与上帝建立关系。 Kita harus mempunyai waktu yang khusus untuk bisa membina hubungan dengan Tuhan. 无论早上、中午或者晚上， Baik itu pagi, siang, ataupun malam hari. 若我们没有留下特定的时间的话， Jika kita tidak mempunyai waktu yang khusus, 另一句话说，我们就给上帝剩下的时间。 dengan kata lain, kita akan memberikan Tuhan waktu kita yang tersisa saja. 剩下的时间，意思说剩多少就给多少了。 Yang artinya adalah kita ada waktu sisa berapa, ya kita berikan pada Tuhan sisa waktunya saja. 我们也知道剩下就是很负面的，对不对？ Dan kita juga tahu bahwa arti kata sisa itu bersifat negatif. 我吃了一些东西，剩下的给你，很不好听。 Saya makan sesuatu, sisanya saya berikan kepada Anda. 剩下的都骨头了啊。 Nah, sisanya adalah hanya sisa tulang gitu. 但是如果我说我这个食物我留下一部分给你，那不一样了。 Tapi jika kita katakan, makanan ini sebagian aku sisakan untuk Anda. Nah, itu berbeda. sisihkan Sisihkan. 那留下意思说，还好的东西，对不对？ Itu artinya kita menyisihkan hal yang baik. 哇，是特别给你的。 Itu adalah hal yang spesial saya sisihkan untuk Anda. 我们给上帝的时间也是如此啊。 Waktu yang kita berikan kepada Tuhan juga sama. 如果我们先留下特定的时间给他，我们是把最好的给他。 Jika kita menyisihkan waktu kita kepada Tuhan, berarti kita memberikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. 那如果剩下的，那就不好的。 Tapi jika kita memberikan sisa, berarti itu bukan hal yang baik. 更糟糕的呢，很时常，多时候剩下的根本一点都不剩了。 Tapi yang parahnya adalah biasanya yang sisa itu pun tidak ada lagi waktunya. 所以一点就没有时间给上帝。 Sehingga tidak ada sedikit waktu pun yang kita sisakan untuk Tuhan. 这个当魔鬼来攻击的时候，马上 KO 了。 Dan di saat iblis menyerang kita, kita langsung KO. 弟兄姐妹，第三件事， Saudara-saudari, hal yang ketiga adalah 我们看但以理剧烈的祷告，虽然他面对这个生命的危险， kita melihat bahwa Daniel tetap disiplin di dalam berdoa sekalipun menghadapi bahaya yang mengancam nyawanya. 刚才我们看一开始就说，但以理已经知道了这个信息、这个消息， Tadi di nas Alkitab kita baca bahwa di awalnya sudah dikatakan bahwa Daniel sudah mengetahui ada peraturan seperti ini. 他马上回到家，他也是祷告。 Tapi begitu dia pulang ke rumah, dia tetap berdoa. 他知道他做的这个的祷告的后果是什么。 Dia mengetahui apa akibat jika dia tetap berdoa. 如果他仍然祷告，他就会被抓，会被判死刑， Jika dia tetap berdoa, dia akan ditangkap dan akan dihukum mati. 会被丢去狮子坑。 Dia akan dilempar ke goa singa. 但虽然如此，但以理不动摇， Tapi walaupun demikian, Daniel tidak goyah. 他也不断的祷告， Dia tetap berdoa. 他也没有躲避， Dia tidak menyembunyikan diri. 他没有害怕， Dia tidak takut. 他做他应该要做的事。 Dan dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. 弟兄姐妹，如果我们来比较的话， Saudara-saudari, jika kita membandingkan, 我们先不要说伤害生命了，太远了。 kita jangan berbicara tentang hal yang mungkin mengancam nyawa kita. 弟兄姐妹，有时陷害到我们的生意，我们就不愿意来寻找上帝。 Kadang-kadang hal yang mengganggu bisnis kita saja, kita sudah tidak mau lagi mencari Tuhan. 我忙碌工作啊，没有时间啊，这个很重要啊。 Kita mengatakan saya sibuk bekerja, ini sangat penting. 所以今天不能来找上帝啊。 Oleh karena itu hari ini saya tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. 有时候只打扰我们一点点的舒服，我们也不愿意来找上帝。
Kadang-kadang hal-hal yang mengganggu kenyamanan kita sedikit saja kita sudah tidak mau lagi datang mencari Tuhan. 不愿意来祷告。 Tidak mau lagi datang berdoa. 今天冰多啊！ Hari ini saya malas. 哇，今天下雨啊，地板滑 Hari ini hujan, lantai licin. 啊，不来祷告了。 Saya tidak datang ke kebaktian doa lagi. 我孩子考试了 Nah, anak saya ada ujian. 不能来祷告了 Saya tidak bisa datang ke kebaktian doa. 其实他没有考试了，孩子也考试 Sebenarnya bukan dia yang ujian, tapi anaknya yang ujian. 但是他不来祷告。 Tapi dia menggunakan alasan ini untuk tidak datang ke kebaktian 一些 doa. 人说我要顾家啊，顾家 Mungkin ada yang mengatakan saya ingin menjaga rumah. 家没有顾也不会走的哈， Rumah tidak dijaga祷告啊。 juga tidak akan lari. 没有人在家。 Tidak ada orang di rumah. 那弟兄姐妹，我们不用说为神牺牲生命呢。 Saudara-saudari, jangan kita katakan untuk mengorbankan nyawa kita untuk Tuhan. 在我们牺牲一点一点的时间，一点一点的精神，一点一点的金钱，有时候我们也不愿意啊。 Bahkan kadang-kadang untuk mengorbankan sedikit dari waktu kita, sedikit dari konsentrasi kita atau harta kita aja pun kita tidak rela. 有时候有一些的困难，就让我们不愿意来找上帝了。 Kadang-kadang hanya gara-gara sedikit kesusahan yang kita alami, kita sudah tidak lagi datang mencari Tuhan. 我驾车来到教会又塞车， Misalnya datang ke gereja, bawa mobil terkena macet. 来到教会又还要奉献嘞。 Datang ke gereja mau memberikan persembahan lagi. 我透过上网敬拜了，不用奉献了。 Saya kebaktian lewat online saja, tidak perlu persembahan. 不见得这样的人也有嘞。 Orang-orang seperti ini ada. 所以弟兄姐妹，我们来查考自己。 Saudara-saudari, oleh karena itu, mari kita introspeksi diri. 如果我们有一半的弟兄姐妹来祷告会，我们这个地方就坐不住了，对不对？ Jika kita ada setengah saja dari jumlah jemaat kita yang datang ke kebaktian doa, tempat ini sudah penuh semua. 我们看我们的这个灵命多么的堕落了。 Kita lihat betapa kacaunya kehidupan kerohanian kita. 我们常常对我们生命的成长妥协了。 Seringkali kita berkompromi dengan pertumbuhan kerohanian kita. 我们看，如果大义理要妥协的话， Kita lihat jika Daniel mau berkompromi, 他只需要不祷告多久呢？ dia hanya perlu untuk tidak berdoa berapa lama. 这是要30天嘛，对不对？ Hanya 30 hari saja tidak berdoa. 这规矩只30天而已。 Peraturan dari raja hanya berlaku 30 hari. 若他在1个月当中不祷告， Jika dalam 1 bulan dia tidak berdoa, 或者他默默在心里祷告就好， atau dia berdoa diam-diam di dalam hati saja cukup, 他就可以避免这个很多的麻烦，对不对？ maka dia bisa menghindari semua kesulitan-kesulitan ini. 他就会避免这个狮子坑， Dan dia akan menghindari goa singa ini. 他就会可以活得这么的开心啊，这么的舒服啊。 Dan mungkin dia bisa hidup dengan sukacita dan nyaman. 但是他不要， Tetapi dia tidak melakukan itu. 他要仍然祷告。 Dia mau tetap berdoa. 弟兄姐妹们，盼望这个也是给我们一个的提醒和打击呀、 Saudara-saudari, kiranya ini semua menjadi sebuah pengingat untuk kita. 有时候我们去旅行、去旅游1个月不敬拜上帝也没有问题。 Mungkin kita merasa jika saya jalan-jalan 1 bulan pun tidak ke gereja, tidak berbakti pada Tuhan pun tidak masalah. 弟兄姐妹，我们看但以理这样做的时候，他后果是什么呢？ Saudara-saudari, kita lihat akibat dari Daniel tetap berdoa. 当他仍然这样祷告的时候， Dan di saat dia tetap berdoa, 他能够面对他面前的任何的问题， dia bisa menghadapi semua permasalahan yang ada di depan dia. 无论他要面对什么，无论死亡， Permasalahan apapun itu, bahkan kematian sekalipun, 他也不害怕， dia tidak takut. 他可以胜过， Dia bisa menang atas semua ini. 因为他知道他有这个激烈的祷告的生活，这个祷告赐给他力量。 Karena dia mengetahui bahwa kehidupan doa dia yang begitu tekun untuk memberikan kekuatan kepada dia. 这个力量让他不动摇，甚至面对狮子。 Kekuatan ini memberikan dia satu iman yang tidak goyah bahkan menghadapi singa. 他知道他对上帝的祷告带来上帝的这个陪伴和上帝的带领。 Dia mengetahui doa dia kepada Tuhan itu menyebabkan Tuhan menyertai dia. 到最后，我们也是知道他胜过了这一切。 Dan akhirnya kita mengetahui ceritanya bahwa dia menang atas semua ini.
他可以经过了死亡。 Dia menang atas kematian itu. 各位弟兄姐妹，我不是在这边说我们祷告了可以跟狮子来打架啊。 Saudara-saudari, di sini saya tidak mengatakan begitu kita berdoa kita bisa menang berkelahi dengan singa. 我祷告了去跟狮子打架，不是这样。 Atau kita setelah berdoa kita cari singa untuk 不 berkelahi. 是祷告了，我们所有问题就解决了。 Atau setelah kita berdoa maka semua permasalahan kita akan terselesaikan. 但是我们要看见我们的祷告没有突然， Tapi kita harus melihat bahwa doa kita itu tidak sia-sia. 这个祷告赐给我们力量，能够面对任何的挑战， Doa ini memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua permasalahan yang kita hadapi. 面对任何的忧虑， Dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua kekhawatiran 面 hidup. 对这个试探， Menghadapi semua pencobaan. 面对魔鬼的攻击。 Menghadapi semua serangan dari si setan. 因为上帝与我们同在，经过这一切。 Karena Tuhan menyertai kita untuk menang atas semua ini. 圣经里面也还有其他人叫汉娜， Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Hana. 那这个汉娜呢，她有孩子，她本来是不能够生孩子， Hana ini sebenarnya adalah mandul. 但是因为她透过祷告，不断的在上帝的面前祷告， Tetapi melalui doa yang terus-menerus di hadapan Tuhan, 上帝赐给她儿子， Tuhan memberikan dia seorang anak. 而且被上帝使用，叫撒母耳。 Bahkan anak ini yang bernama Samuel dipakai Tuhan dengan luar biasa. 还有一个人物叫莫妮卡， Dan ada satu lagi tokoh yang bernama Monica. 她也是多年为她孩子祷告。 Dan dia juga berdoa bertahun-tahun untuk anaknya. 哇，她儿子很坏蛋， Anaknya sangat nakal sekali. 不听话，去做坏事。 Anaknya melakukan banyak kejahatan. 她为她孩子祷告了17年， Dia berdoa untuk anaknya selama 17 tahun. 到最后她孩子悔改了， Dan terakhir anaknya bertobat. 也是被上帝重用。 Dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. 今天我们认识他为奥古斯丁， Dan anak ini bernama Agustin. 成为我们教会神父。 Dan adalah salah satu bapak gereja. 弟兄姐妹，我们看我们对上帝的祷告，其实不是突然的。 Saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa doa kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. 多祷告多力量，少祷告少力量。 Semakin banyak berdoa, semakin banyak kekuatan. Sedikit berdoa, sedikit kekuatan. 我们即使在日常生活，我们也会这样感觉到的，弟兄姐妹。 Dan kita bisa merasakan ini semua di dalam kehidupan kita. 有时候我会觉得，哎，我为什么最近容易生气？ Kadang-kadang saya bisa merasa mengapa belakangan ini saya gampang marah. 为什么有些的忧虑， Mengapa ada kekhawatiran, 有害怕， ada ketakutan. 容易犯罪？ Mungkin gampang jatuh dalam dosa. 原来少祷告了。 Ternyata kita kurang berdoa. 当我多祷告的时候，弟兄姐妹，我相信我们能够感受到这个祷告的力量。 Dan di saat kita semakin banyak berdoa, kita akan mempunyai kekuatan untuk menang atas semua ini. 因为上帝与我们同在， Karena Tuhan menyertai kita. 所以盼望我们今天我们从但以理的生活一起学习这三件事。 Kiranya kita bisa belajar 3 hal ini dari kehidupan Daniel. 我们要有激励的祷告， Kita harus berdoa secara rutin. 不是有问题来了之后才祷告。 Bukan hanya jika ada masalah baru kita berdoa. 我们要留下特定的时间来祷告， Kita harus memberikan waktu yang khusus untuk berdoa. 不要把剩下的时间才献给上帝。 Jangan kita memberikan sisa waktu kita kepada Tuhan. 我们也要有激励的祷告， Kita juga harus tetap berdisiplin di dalam berdoa. 虽然有一些的挑战， Sekalipun banyak tantangan. 虽然有些的拦阻， Walaupun ada hambatan. 我们仍然要来到上帝的面前，我们要祷告， Kita tetap harus datang ke hadapan Tuhan berdoa. 在我们的灵命不断的成长， Sehingga kehidupan kerohanian kita bisa terus berkembang. 我们强壮像但以理一样， Dan kita bisa mempunyai iman yang kokoh seperti Daniel. 在这个世界的舞台的比赛，我 Dan 们打多几轮也是不能 KO。 Dan di panggung dunia kehidupan kita ini, berapa ronde pun kita tidak akan KO. 因为上帝给我们力量。 Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告 Mari。kita berdoa.
天父上帝，我们满心感谢你，主啊，我们聆听了你的话，我们看见但以理怎么样有祷告的生活，是给他力量面对各种各样的世界的挑战，甚至主我们看见他面对死亡也不动摇，因为他知道神与他同在，因为他亲近神，他交托一切在神的当中。主啊，求你教导我们，让我们今天可以学习，让我们今天可以操练自己，有一个祷告的生活，让我们越来越成长，我们的灵命越来越亲近上帝。让我们主也是像但以理一样，面对世界上各种各样的攻击，各种各样的诱惑，魔鬼撒旦的攻击，主啊，我们仍然可以得胜。感谢主，你带领我们，你赐福我们，赐给我们力量，提醒我们每个人。我们如此祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿们。